warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma amin. Alhamdulillah. InsyaAllah pada pagi ni kita masuk sebuah hadis daripada Abi Sa'labah Al-Khushani. Kita bacakan hadis ni. Jadi hadis ni dia ada dalam hadis 40 Al-Arba'una An-Nawawiyah. Ataupun kita kata hadis 40 Imam Nawawi lah. Hadis dia kalau kita tengok hadis yang ke-30. Tapi dari sudut hadis ini, dia sebenarnya hadis ini diambil daripada riwayat Al-Baihaqi. Al-Baihaqi hadis ni, yang mana hasan lah status dia daripada Abu Nu'aim riwayat ni. Jadi hadis yang hasan yang boleh digunakan lah. Baik, kita baca hadis ni. Innallaha ta'ala farada faraida fala tudayyi'uha wa hadda hududan fala ta'taduha wa sakata an asya'a rahmatan lakum ghayra nisyanin fala tabhathu anha. Asya'a. Kita terjemah dulu hadis ni. Jadi ini salah satu hadis yang mencakupi makna Islam. Amalan harian orang Islam lah, dan hukum hakamnya. Kita tengok Inna Allah Ta'ala, makna dia sesungguhnya Allah Ta'ala farada faraida, telah mewajibkan. Wajaba pun boleh juga, wajaba ataupun farada lah, sama makna. Itulah mewajibkan banyak perkara yang fardu. Banyak perkara yang wajib lah. Asas perkara wajib itu yang kita tahulah rukun Islam apa? 5 tu lah kan. Solat, puasa, zakat, haji. Ucap syahadah lah yang pertama lah. Kan? Itu akidah. Jadi farada faraid. Allah telah mewajibkan, memfardukan. Faraid ni jamak kepada fardon. Fardun. Dan ni dia jamak taksir lah, yang mana dia tak boleh tanwin. Ni mamnu' minas sharaf. Jadi dia wazan ni dia tak boleh ada tanwin. Telah mewajibkan oleh ia, iaitu Allah ni, akanlah hal-hal yang wajib. Farad banyak. Fala tudayyi'uha, apa dia? Maka janganlah tudayyi'u, kamu doa ni meninggalkan ataupun mensia-siakan.
Janganlah kamu mensia-siakannya. Janganlah kamu mensia-siakannya, makna dia. Maka janganlah kamu mensia-siakan akannya, iaitu maksudnya yang wajib. Kedua, wahadda hududan, dan hadda apa? Telah membataskan akan batasan-batasan, dan telah menghadkan akan batasan-batasan. Kita panggil had tu lah. Had tu maknanya batasan. Iaitu dalam ada perkara yang tidak boleh, maknanya tidak boleh dilakukan, ada had dia. Contohnya nanti kita terangkanlah, terjemah dulu. Wahadda hududan, dan membataskan, telah membataskan oleh akan had-had atau batasan-batasan. Kemudian fala taduha, maka janganlah kamu tadu melampaui akannya, maka janganlah kamu melampaui akannya, iaitu batasan. Ini perkara kedua. Jadi yang masukkan batasan ni dalam hal-hal yang sunnah. Wasakata an asya'a, wasakata, dan telah sakat apa? Telah berdiam oleh dia. Telah sakata, sukut, diam. Telah diam oleh dia an asya'a, daripada banyak hal. Banyak asya' ni banyak perkara, apa sajalah, banyak perkara. Rahmatan, sebagai rahmat, lakum, bagi kamu, sebagai rahmat bagi kamu. Ghairu nisyan, tanpa lupa. Jadi dia bukan lupa, bukan sebab dia lupa nak letakkan hukum, bukan sebab dia lupa, tapi sebagai rahmat. Kalau dia buat semua ni, setiap benda ada hukum, kita juga tak ada rahmat, hidup kita susah. Jadi betul lah kata, dia mendiamkan banyak hal sebagai rahmat untuk kita manusia ni, tanpa lupa, bukan sebab dia terlupa nak letakkan hukum. Fala tabhasu anha, maka kita pula apa? Fala, maka janganlah, tabhasu apa? Daripada perkataan bahas. Janganlah kamu membincangkannya ataupun mencari-cari pula lagi, membahaskan terhadapnya, tentangnya. Janganlah kamu membahaskan tentangnya. Jadi di sini, hadis ni ada berapa perkara? 3 hal lah. Jadi hal yang wajib, kemudian hal yang disunatkan, dan hal yang mubah lah, yang harus. Sebab tu ada 5 hukum kan, apa dia? Wajib, haram, sunat, makruh, mubah kan, harus. Itu 5. Jadi baik, jadi antara perkara-perkara yang diwajibkan Allah ni, jadi kita tengok contohnya dalam Quran ada banyak ayat-ayat tentang wajib. Iaitu pertama, iman, tentang rukun iman lah. Dalam surah 4 ayat 1, 3, 6 maksudnya. Oh, terjemahan dia kan? Okey, ulang balik. Silang. Ulang balik. Jadi innallaha ta'ala apa? Sesungguhnya Allah Ta'ala
telah mewajibkan akan banyak perkara yang fardu lah yang wajib. Maka janganlah kamu mensia-siakannya. Wa hadda hududan, dan dia telah membataskan akan banyak perkara yang ada batasan lah. Batasan-batasan. Maka janganlah kamu melampaui batas, melampaui akannya. Wasakataan asyai, dan dia mendiamkan diri ataupun dia diam terhadap banyak perkara yang umum ni, sebagai apa? Rahmat bagi kamu, tanpa lupa. Maka janganlah kamu membahaskan tentangnya. Jadi kewajipan umat Islam, perkara yang wajib bagi umat Islam ialah rukun lah. Rukun iman, rukun Islam. Arkanul iman wa arkanul Islam tu. Kan? Jadi ada dua lah. Betul, wajib ni pertamanya arkanul Islam dulu. Dengan dua rukun-rukun iman. Jadi kalau rukun-rukun Islam ni dia ada dalam hadis yang Bunyal Islam. Sebelum kita tengok ni, kita tengok dulu yang tu lah. Satu hadis Bunyal Islamu ala khamsin. Kita tengok dalam hadis ni. Daripada Abdullah bin Umar, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita baca buniyal Islamu ala khamsin. Syahadati an la ilaha illallah wa iqamis solah wa ita'iz zakah wal haji wa siyami Ramadan. Jadi bunyal Islam ala, pertama apa? Syahadat an la ilaha illallah, iaitu bersaksi bahawa yang Allah tidak ada ilah melainkan Allah. Ni yang pertama. Apa dalam Quran ada tak dalil yang menyatakan tentang ini? Maknanya kita kena kenal Allah. Belajar tentang, ada 5 dah. Jadi kalau dalam Quran yang pertama ni, kita tengok dalam surah 47 ayat 19. Ayat 19. Ini kewajipan kita. Jadi wajib untuk manusia belajar untuk apa? Mengenal Allah ni, penciptanya, tahu tujuan hidup dia. Sebab itulah diutuskan Rasul ni. Jadi nak kenal Allah ni tidak boleh hanya cukup ayat ni je. Oh, kita nak kenal Allah, jadi saya pun mencarilah Tuhan. Akhirnya dia sampailah ke mana? Akhirnya tak sampai juga. Sebab apa? Allah ini maha ghaib, kan? Dan Allah ni ada apa ni? Allah berkehendak apa dia dengan cara macam mana manusia boleh kenal dengan utuskan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu dalam ayat ni Allah kata fa'alam annahu la ilaha illallah, maka belajarlah, maksudnya perintah kewajipan kita untuk menuntut ilmu. Fardu ain kita adalah untuk apa tujuannya? Mengenal tujuan hidup kita, mengenal siapa kita, pencipta kita. Itulah ilmu utama. Sebab itulah ilmu tu 3 benda lah. Yang utama apa dia? Makrifah. Kita kata al-Islam ni apa? Apa makna al-Islam? Islam ni 3 ilmu ni, 3 sudut. Iaitu pertama ma'rifatullah. Kedua, kemudian ma'rifatu Rasul. Dan yang ketiga, ma'rifatu dini al-Islam
bil adillah. Bil adillah. Ini 3 asas ilmu agama yang kita kena pelajari sampai mati. Dia tak ada limit. Bila masa nak belajar dari kecil sampai habis, tak pernah selesai, dan sentiasa dia ulang ingat benda ni. Dia tak ada macam kat sekolah kita kan, belajar apa, ini dah SPM kan, keputusan SPM dah keluar dah, lepas tu habis dah, hilang dah. Mana dia punya biologi ni, belajar tu, mana dia punya tu, dia tak ada dah. Mungkin adalah sebahagian sepihan yang tinggal. Jadi semuanya telah dimuntahkan masa dalam tu kan. Jadi demikianlah. Tapi beza dengan ilmu ini, yang mana sebab ini nak berilmu al-hakiki, yang mana dia akan dibawa sampai dia mati kan. So itu bukanlah bermakna ilmu yang dia belajar di dunia tadi tu, yang tadi akademik, bukanlah sia-sia, tak. Mesti digandingkan dengan ilmu hakiki, baru jadi ilmu tadi hak juga. Hakikatnya kalau ilmu tu tak diganding dengan ilmu hakiki ni, semua ilmu jadi batil. Segala ilmu yang wujud, kalau tak ada gandingan dengan ilmu hak ni, semuanya jadi batil, tak ada faedah. Melainkan semua yang akhirnya dia diganding dengan ni, dengan tujuan ini, baru ilmu semua tu mencapai tujuan dia. Baik. Jadi ni Allah perintahkan kita untuk kenal dia. Dengan cara dengan hujah-hujah. Mengenal agama Islam dengan hujah, dalil. Dengan apa hujah ni? Dua lah. Apa autentik dia? Hujah autentik apa? Al-Quran wa sunnah. Al-sunnah ataupun al-hadis. Ini maksud hujah. Tapi nanti orang kata lah, habis tu yang kalam ulama macam mana? Bukan hujah. Itu kefahaman daripada hujah lah. Macam mana pun kalam apa pun, mana dia punya asas? Dua ni je. Bukan kita nak kata ditolak kalam ulama, tak. Bukan. Asas dia nak ukur dia, ada tak kaitan dengan ni? Betul tak selari dengan dua benda ni? Selari, itulah hujah yang betul. Macam itulah. Jadi itu rukun pertama, kewajipan seorang dituntut untuk belajar lah. Sebab itulah cara nak belajar macam mana? Mampu tak kita belajar sendiri? Kenal Allah. Pergi panjat ke gunung ke, pergi masuk dalam hutan mana ke, berguru mana-mana, boleh tak? Jadi ni satu perkara lah yang kena kita teliti balik lah. Sebab tu Allah kata kita kena pertama sekali macam mana kita nak kenal Allah. Allah turunkan Quran melalui siapa? Rasul. Buka surah 3 ayat 164. 3 164. Ini jalan ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Laqad manallahu 'alal mu'minina iz ba'atsa fihim rasulan min anfusihim. Yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Jadi benar-benar Allah telah memberikan anugerah. Manna ni maknanya pemberian yang istimewa lah. Alal mu'min, khas
ke atas orang-orang yang beriman. Ketika mana ba'atsa fihim rasulan, Allah utuskan dia seorang kepada mereka seorang rasul min anfusihim, dari kalangan mereka sendiri, daripada manusia, daripada bangsa Arab. Apa yang dibuat oleh Nabi ni, yatlu alaihim ayatihi. Jadi baginda Nabi SAW menyampaikan kepada mereka ayat-ayat Allah. Sebab itulah kita cara nak kenal Allah dengan Quran, dengan ayat-ayat dia sendiri. Tapi macam mana cara dia? Ayat yang dibawa oleh Rasul lah, tak ada daripada orang lain. Iaitu Quran. Apa tujuan dia? Pertama sekali, yuzakihim, nak membersihkan jiwa. Apa maksud? Ni nama dia tazkiyah. Yuzakihim ni kita kata ini tujuan dulu. Kenapa Allah kata banyak dalam Quran yuzakihim dulu. Lepas Nabi baca ayat Allah, maka ayat tu menyebabkan bersih, iaitu di dua sudut lah. Takhliyah dengan tahliyah. Ni dua proses. Bila Quran sampai, tanda orang tu dah masuk ilmu, dia nak masuk ilmu, dia boleh masuk nanti, dia akan terima. Ada berlaku dua proses ni. Tahliyah ni maknanya penyingkiran. Ni penyingkiran. Habis menyingkirkan apa? Amalan-amalan jahiliah, kesyirikan, amalan bid'ah, amalan-amalan yang mengikut hawa nafsu, menyingkirkan semua benda tu. Kemudian tahliyah ni pengisian, ataupun kita kata pengisian lah, ataupun penghiasan. Hiasan. Ni dua maksud tazkiyah tu. Ni dua maksud mana tazkiyah. Dia perlukan dua benda. Mesti buang hal-hal yang mazmumah, yang buruk, dan diisi dengan hal-hal yang, baru boleh isi dengan hal yang baik. Jadi dia ada step. Dia mesti yang ni dulu, baru yang ni berlaku. Sama aku start tu pun tahliyah. Satu kha, satu ha. Lain. Satu khala, satu hala. Ha kan? Takhliyah, tahliyah. Boleh? Lepas tu bila kita belajar, kita boleh renung balik. Sepanjang kita dah belajar Quran, benda yang masih tak sama lagi dengan aktiviti dulu yang kita pernah buat masa kita jahil dulu. Serupa je, maknanya apa? Ada masalah dalam ni jiwa manusia tu. Dia punya step pertama pun tak capai lagi. Sebab apa? Itu yang berlaku pada orang-orang yang betul-betul dapat dimasukkan hidayah dalam jiwa ni, seperti mana dalam ayat-ayat. Banyak lagi dalam ayat lain ni. Selain daripada ayat ni 3164. Dalam ayat surah 62 ayat 2 pun sama. Lebih kurang macam ayat ni jugalah. Okey. Dan kemudian baru berlaku proses apa? Ta'allim yang mendalam. Proses wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah, dan diajarkan mereka ini al-kitabah wal hikmah, iaitu Al-Quran dan Sunnah. Barulah betul seorang itu bersedia untuk melaksanakan. Bila kenal Allah yang sebenar-benarnya, maka dia sedia untuk melaksanakan banyak hal yang Allah perintahkan dan meninggalkan. Jadi wa in kanu min qablu la fi dhalalin mubin, dan mereka ni dahulunya benar-benar dalam kesesatan yang sungguh nyata. Okey, jadi inilah dua proses pertama nak mengenal Allah ni dengan melalui Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan berpandukan kitab dia lah.
dan sunnah Nabi ni. Kemudian amalan wajib, kan kita panjang kita masuk balik hadis tu. Hadisnya itu amalan wajib pertama. Yang kedua apa tadi? Wa iqamis solah. Mendirikan solat. Jadi ini satu kewajipan, iaitu dia masukkan solat fardu. Iqamis solah ni ditegakkan solat fardu. Dalam surah 4 ayat 103. Surah 4 103. Islam. Surah 4 di dalam ayat di bahagian bawah tu, inna solata kanat 'alal mu'minina kitaban mauquta. Sesungguhnya solat itu adalah ke atas orang-orang yang beriman, itu adalah kitaban, kewajipan yang telah ditetapkan waktu. Yang ni maksudnya solat fardu, 5 waktu tu. Waktu dia waktu yang special. Mauqut ni yang diwaktukan, ditetapkan waktu. Daripada perkataan waqafta, waktu tu. Jadi dia jadi isim maf'ul. Yang ditetapkan masanya. Jadi ini yang dimasukkan Allah, fala tudayyi'uha, jangan kamu mensia-siakannya dengan apa, melengah-lengah, bahkan meninggalkannya. Ini haram hukumnya, berdosa besar lah. Kenapa? Meninggalkan kewajipan yang Allah perintahkan. Dan Allah sebut dalam ayat ni, kitaban mauquta. Sebab itu kalau dalam surah Al-Baqarah Allah suruh kita jaga, antaranya solat-solat demikian, hafizu ala as-solat. Ayat berapa? Lupa ayat berapa. Kita tengok surah Baqarah ayat 238. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Hafizu ala salawati was salatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Dipeliharalah kamu solat-solat, iaitu fardu. Dan solat wusta adalah solat asar, pertengahan daripada solat fardu lah, yang awal dengan yang akhir. Wa qumu lillahi qanitin, dan berdirilah, iaitu laksanakanlah solat itu semata-mata untuk Allah, dalam keadaan qanitin, iaitu bersungguh-sungguh, menjaga kualitinya lah. Jadi ini kewajipan yang mana sebab itulah Allah perintah untuk kita dalam Quran, apa dia? Wa'mur ahlaka bis solah. Cuba buka dalam surah Toha, tak silap kan? Toha 1, 2 berapa?
Satu tiga dua. Surah Taha 132. Tadi berapa Surah 2 berapa tadi? 238. Surah Taha 132. Ni tentang solat-solat fardu ni. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa'mur ahlaka bis-salati wastabir 'alaiha. La nas'aluka rizqa. Nahnu narzuquk. Wal 'aqibatu lit-taqwa. Dan perintahkanlah ahli keluarga engkau untuk menunaikan solat dan bersabarlah ke atasnya. La nas'aluka rizqa. Allah kata kami tidak minta kepada engkau rezeki. Kerana apa? Rezeki ni dia penghalang kepada selalunya dia dekat untuk hawa nafsu kita ini terjerumus ke dalam hal meninggalkan solat ni disebabkan rezeki tadi, kan? Jadi sebab itu Allah sebutkan kami tidak minta rezeki tapi kami yang nak beri rezeki. Jadi dengan solat itu sebenarnya apa? Allah nak berkati kehidupan seorang itu. Jadi wal aqibatu lit taqwa. Dan apa tujuan solat sebenarnya adalah untuk ni ketakwaan. Solat juga adalah untuk menjadikan seorang itu bertakwa kepada Allah. Sebab itulah Nabi perintahkan untuk solat. Kalau dalam hadis dia, berapa hadis dia? Perintahkan anak solat ni berapa umur? 7 kan? Sampailah umur 10 dah boleh pukul dia. Maknanya bukan sekadar suruh dia ritual solat, bukan, tapi ajar dia kefahaman solat. Sebab apa? Itulah solat yang sebenar-benarnya, iaitu bermula dengan Quran. Dalam surah 29 ayat 45. Jadi ada kita perasan, kita ajar, kita nampak, oh ajar anak solat, orang faham apa? Cara rukuk dia mesti letak air tu tak, kan? Oh semualah itulah dia, apa luaran dia solat tu. Itu luaran solat. Sedangkan solat ni pun Allah kata tercela solat. Wailun, kan? Bukan tercela sebab dia solat tak apa? Tak rukuk ke dengan betul ke, bukan. Tetapi kenapa? Tak faham apa yang dia ikrarkan tu. Betul Allah kata dalam ayat ni, kita baca, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Utlu ma uhiya ilaika minal kitabi wa aqimis solah. Inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Waladhikrullahi akbar. Wallahu ya'lamu ma tasna'un. Dibacalah ataupun baca sampai kita boleh faham untuk ikut perintah apa yang diwahyukan kepada engkau daripada kitab ini, iaitu Quran. Lalu dan tegakkanlah, dirikanlah solat. Sesungguhnya solat yang dimula dengan kefahaman yang macam ni yang dapat mencegah seorang itu daripada fahsyak dan mungkar. Ini wala zikrullahi akbar. Sudah pastilah peringatan Allah itu adalah yang paling besar. Yang mana kita sebut Allahu Akbar, lalu kita pun baca Quran. Surah apa? Al-Fatihah. Itu adalah sairul Quran, seluruh Quran. Ringkasan seluruh Quran adalah terletak dalam surah Al-Fatihah tu. Wallahu ya'lamu ma tasna'un. Jadi
beratnya Quran ini sebenarnya untuk dipelajari, difahami, kerana apa? Dialah yang menyempurnakan rukun Islam kita. Kan? Tadi mula rukun Islam tadi dengan syahadah tadi dengan apa? Quran juga. Kemudian barulah praktik dia, syahadah ni praktik dia solat. Kan? Menghadap kepada yang maha ghaib ni. Bayangkan kita solat tu, rukuk ni tanpa ada apa-apa nampak. Tapi kita buat atas dasar iman kepada Allah, dan tuntutan untuk kita apa dia? Menjaganya dengan sumber tadilah, solat tadi, iaitu dengan Quran. Jadi sebenarnya asas utama juga kaum muslimin ni, macam mana dia nak jaga solat dia, macam mana kesan solat dia, semua adalah daripada Quran tu sendiri. Lepas tu dalam surah 17, cuba tengok pula. Allah kata sebut lagi perkataan Quran tu, yang mana ia adalah satu asas utama dalam solat. Surah 17 ayat 78. 78. Dalam 45, 17, 78. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Aqimis salata liduluki syamsi ila ghasakil laili wa qur'anal fajr. Inna qur'anal fajri kana mashhuda. Aqimis solah, dirikanlah solat. Liduluki syams. Bila? Duluki syams. Duluk mana? Matahari kelincir. Solat apa tu? Bila matahari start gelincir? Zuhur lah. Solat zuhur adalah solat zuhur di mana matahari gelincir berapa banyak? Kan? Baru solat zuhur. Ini maksudnya solat zuhur. Start matahari tergelincir. Zuhur bukannya matahari tegak kan? Pukul 12 mana dia zuhur? Zuhur lepas matahari dah tergelincir. Itu maksud dia. Sampailah, maknanya zuhur, kemudian apa? Ila ghasakil lail. Sampailah ghasak. Apa? Apa tu maksud? Ghasakil lail. Ada tak surah apa tu? Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq. Ada tak? Wa min syarri ghasikin. Apa tu ghasikin tu? Malam yang telah pekat gelap. Solat apa? Isyak. Itu solat sunat. Ni solat fardu ni sebenarnya ayat ni. Solat isyak. Faham Isyak lepas dah tak ada merah. Betul tak? Lepas dah hilang merah di langit tu, itu isyak berlaku. Masuk isyak. Maghrib masih ada merah. Jadi ada pendapat ulama kata bila hilang merah maka maghrib telah luput. Kan? Jadi isyak. Jadi solat zuhur mula dengan zuhur, kemudian harus tutup dengan isyak. Kemudian Allah kata apa? Wa qur'anal fajr. Apa maksud dia? Dan Quran pada waktu pagi. Fajar ni maksudnya subuh. Subuh Fajar telah terbit. Subuh. Dan kenapa ada perkataan Quran kat situ? Solat subuh. Sebab solat yang paling dituntut untuk banyak Quran dibaca dalam ni adalah solat subuh. Solat subuh. Nabi baca solat subuh paling minimum 60 ayat ke 100 ayat. Ya, Nabi baca 60 hingga 100 ayat. Itu satu rakaat tu. Itu rakaat. Kita paling tu hari Jumaat solat baca surah apa? Sajadah berapa ayat? 30 ayat. 30 ayat itu bahagi 2 ke. Kan? Tapi sepatutnya sunnah dia 30 ayat rakaat pertama, rakaat kedua surah Al-Insan kan. Okeylah juga berapa ayat lah campur Al-Insan? 30 juga, 31. Adalah dapat 61. Itu 2 rakaat, tapi Nabi 1 rakaat 60 hingga 100 ayat.
Kenapa? Kerana ini pembukaan hari kita. Kan? Pembuka hari kita, dan hari ini waktu yang mana yang paling kita sergah masa ni. Awal-awal pagi. Awal pagi. Ya, waktu yang paling sesuai untuk diberi tazkirah oleh siapa? Ar-Rahman ni. Hidup subuh ni. Sebab tu cara dia apa? Kita bila kita nak hard exercise, sebelum tu kena buat. Sebelum tu kalau nak exercise, biasanya boleh tak terus je warm up. Jadi apa warm up kita? Tahajud lah. Nampak tak? Islam ajar. Gitulah. Supaya dia dah warm up dah sebelum ni. Kalau tiba-tiba terus nak buat, mana ada, tak dapat kan? Nak berjogging, nak lari pun lalan, jadi sakit dia lah. Injured lah. Jadi begitulah Allah kata wal Quran al-fajr. Bahkan Allah kata apa dia? Allah tetap lagi, inna Quran al-fajri kana mashhuda. Nampak? Sesungguhnya ini waktu pagi ni adalah disaksikan malaikat. Sebab apa? Memang masa ni baru lepas malaikat semua turun kerumun tadi. Kan? Ditunggu siapa lagi sampai stay sampai subuh nak disaksikan. Subhanallah. Sebab apa Allah buat macam ni? Sebab Allah tahu ini adalah waktu kita paling sesuai untuk kita. Kualiti kita ni. Allah tahu juga, Allah tak kata pun tadi li dulu kisyam tu, Allah cuma buat ini wajib. Solat zuhur dengan asar. Bahkan ada tak Allah suruh kita baca jar? Tak pun kan, nak ringankan kita. Sebab apa? Ini hari kamu buat tu ni kamu busy. Tak apalah. Buatlah. Tapi diberi apa? Banyak sikit rakaat. 4 tu. Kan? Demikianlah. Aturan Islam ni indah lah, cantik. Ini untuk apa sebenarnya? Orang mempraktikkan makna solat tu dalam hidup dia. Sebab itulah kefahaman solat jauh lebih penting daripada apa? Ritual-ritual dia tu. Iaitu dia punya apa namanya? Tata cara dia. Faham ya. Betul. Sebab itulah Islam datang, kefarduan solat bila berlaku? Bila solat difardukan? Solat difardukan bila? Nabi berada di Madinah, di Mekah berapa tahun? 13 tahun lah. 13 tahun Nabi kat Mekah. Lepas tahun ke berapa baru solat difardukan? Tahun ketiga. Tahun ke-10. Ketika Isra' Mi'raj. Nabi belum pergi Nabi kat Mekah lah. Peristiwa Isra' Mi'raj tu tahun ke-10. Ketika Nabi sebelum hijrah. Jadi 3 tahun sebelum hijrah baru fardu solat. Sebelum tu penekanan apa? Ni. Iman dulu tentang apa itu kewajipan kita kepada Allah, tauhid kepada Allah. Barulah lepas 10 tahun tengok Allah kata apa? Baru fardu solat. Sebab itulah ajar anak sampai umur berapa tahun? Kan wajibkan solat umur 10. Sebelum tu ajar apa dia? Didik dia tauhid. Didik dia Quran betul-betul. Tapi kita buat apa? Kan? Lepas tu rasa lega dah. Okey, anak aku pandai rokok, pandai sujud. Selesai. Tanya waktu, solat tak? Solat, okey. Lepas tu tengok TV, biar. Macam tu ke? Hancurlah Islam kita macam tu. Sedangkan tak. Bahkan lepas 10 tahun, Allah pun fardukan solat dan Nabi wajib solat. Lepas solat, adakah lepas tu kita macam kita ke? Lepas solat, okey, sila tengok TV. Ke lepas solat, dia orang kena pergi perang pula? Nampak tak? Tadi tahun ke-10 baru fardu solat. Dalam masa 3 tahun tu kan. Lepas tu kena hijrah. Ingatkan boleh tengok TV, hijrah tu. Kena pergi perang. Kita apa pula? Anak suruh solat. Okey, selesai. Bukan. Sebenarnya lepas solat lagi sibuk kena buat. Itu kerja lebih besar lagi. Sebab nak apa dia? Nak praktikkan solat. Tadi yang kita cakap tadi dalam solat tadi. Nak buat apa lepas ni? Baru kerja. Itu tujuan solat. Lepas solat dia pergi keluar kerjakan apa yang dia akur dalam solat tadi. Kerjakan apa yang diakui dalam solat. Kita terbalik tak? Solat ni pekerjaan. Betul tak? Ramai orang nampak solat adalah pekerjaan. Dia dah kerjakan solat, okey, dah selesai kerja saya. Kerjaan pun second class. Itu pun second class. Sedangkan solat hanyalah baru apa? Aku janji kamu ni, pekerjaan kamu lepas ni. Lepas tu Allah kata apa? Fawailul lil, ya, celaka orang yang solat. Faham tak? Ini yang kita kena faham apa makna solat sebenarnya.
Salah faham banyak. Lama tak salah faham ni berlaku ke masyarakat? Lama. Kita pun macam tu juga. Astaghfirullahalazim. Jadi Allah kata dalam surah apa? Surah 17. Surah 17. Surah 107 kan? Tentang solat. Ayat yang ke 4. Surah 107 ayat 4. Jadi kita dah faham tadi ni kan? Solat Allah kata wajib. Allah suruh jaga solat. Dan Allah suruh perintah keluarga untuk solat. Tapi apa maksud dia perintah ni? Iaitu dengan ni, belajar ilmu dia. Akidah tu untuk dibawa baca dalam solat Quran. Baru berkesan. Ini supaya solat kamu berkesan. Dan perbanyakkan Quran ini. Dalam solat, dalam surah ni. Bahkan sebab itulah sebenarnya solat bukannya Allah tak pernah kata dalam Quran allazina yu'minuna bil ghaib wa yaf'aluna solah. Ada tak? Ada tak Allah kata wa yaf'aluna solah? Ada tak? Ataupun ya'maluna solah? Iqamis solah. Tegak bukannya amal. Orang sangka dengan solat dia telah beramal. Oh, selesai. Tak, ini solat tak buat kamu berdosa sebab wajib. Dia bukan kira amalan. Saya nak buat pilihan bukan. Tetapi dia lebih kepada apa? Tak buat berdosa. Allah memang kita kena buat. Sebab apa? Kan? Dia satu benda yang orang kata apa? Kalau dalam office kita ataupun mata pelajaran dalam teras kan? Tak buat fail semua. Kan? Tak lulus ni walaupun yang lain A, tak ada apa-apa faedah. Macam tu solat. Bayangkan. Dia mesti ada dalam kehidupan kita pun. Tengok, sistem kita memang kena buat macam tu. Untuk apa? Mendorong manusia supaya kan menjaga maslahat. Begitulah Allah nak jaga maslahat kita, Allah wajibkan solat. Nampak tak? Jadi tapi maknanya manusia ni tak nampak apa tujuan solat. Jadi dia sangka solat ni adalah maknanya dia telah selesai buat kerja. Bukan. Lepas solat, itulah kerja dia yang dia cakap nak buat dalam solat. Lepas ni kita tengok, jangan tanya sekadar anak kita, solat dah kan? Okay, selesai, boleh tengok buat apa saja kamu nak. Bukan. Lepas solat lagi berat. Sebab itulah Allah kata fawailul lil musallin dalam ayat ni. Celakalah bagi orang yang solat. Apa dia? Celaka orang yang solat. Surah 107 ayat 4. Kenapa celaka Allah kata? Allazina hum an solatihim. Ya, mereka ni sahun dalam solat. Jadi sahun ni ada banyak pendapat. Ada yang kata sahun ni luaran dia, iaitu apa? Dia lengah-lengahkan waktu solat. Lalai lah juga. Itu satu hal, lengahkan waktu. Lagi yang kedua, dia mensia-siakan solat dia tu dengan mencuri dalam solat. Solat laju. Kan? Nabi kata itu pencuri. Tahukah kamu pencuri ni? Pencuri apa? Iaitu orang yang mencuri dalam solatnya. Tanpa ada mahu fikirkan apa yang solat tu diterima atau tidak. Dia tak nak fikir pun. Dia biar je. Asalkan siap. Asalkan solat siap. Selesai. Kan? Dan seterusnya tidak khusyuk dalam solat. Tuntutan solat seterusnya ni, kenapa kita kena faham Quran? Dan kadang-kadang ada orang dia faham Quran, hebat, tapi solat dia main caca marbah je. Masalah juga kan? Dia tak nak push diri dia untuk apa? Dia dah faham tadi tu, gunakanlah kefahaman dia masuk solat, tapi dia tak buat juga. Ini pun masalah juga. Di hari-hari dia nanti kehidupan dia apa? Tak menguntungkan dia, rugi dia. Jadi itu dia lalai, iaitu tidak apa dia. Ayat Allah sebut dalam ayat dia, allazina hum yura'un, yang mereka solat hanyalah untuk mempamerkan, menunjukkan image yang dia solat. Jadi solat dia adalah untuk perhatian manusia je. Bukan untuk perhatian Allah. Untuk Allah lihat kualiti solat dia. Jadi banyak tentang itulah yang rukun yang kedua. Jadi kewajipan kita adalah ajar anak kita ni ilmunya, iaitu Quran ini. Kerana apa? Solat adalah umpama macam operation kepada Quran tu.
pengoperasian apa yang kita baca dalam Quran, kat mana operasi dia? Dalam solat. Nak operate apa yang kita baca dalam Quran, sebaik-baik yang terbaik dalam solat. Faham Kita belajar Quran ni teori-teori je ni. Nak operate dia betul-betul dalam solat, dan seterusnya dilanjutkan dengan lepas keluar solat. Baik. Wayamna'unal ma'un. Kedekut. Ya, sebab apa? Solat hubungan dengan Allah. Bukti hubungan dengan Allah yang betul, mesti dia apa? Dia akan berhubung dengan manusia dengan baik. Jadi tak ada kedekut walaupun ma'un ni pertolongan yang kecil. Kalau nasru tu pertolongan besar. Faham Dia wayamna' ni dan mereka menahan untuk bagi pertolongan yang kecil-kecil pun sampai macam tu. Ini orang yang celaka dalam solat dia. Okey. Siapa perangai yang macam ni? Kalau macam ni Allah kata munafik lah. Ada tadi tak? Surah berapa? Surah 4 ayat 1, 4. 2. Empat, 1, 4, 2. Ini kedekut. Ini pertama, ini solat malas tadilah. Jadi innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'um. Wa idza qamu ila solah qamu kusala. Mereka mendirikan solat, mereka berdiri dalam keadaan malas berfikir. Itu maksud dia. Dia solat dalam keadaan malas berfikir. Lagi kita solat sebenarnya, dalam solat tu lagi kita kena kuat fikir yang kita baca tu. Nak bagi khusyuk ni. Alhamdulillahirabbil alamin, fikir. Kita kata iyyaka na'budu, fikir kan. Tapi orang ni malas. Faham? Dan dia masuk solat tu dia fikir. Sebab itulah Nabi kata apa? Solat ni, orang yang solat ni, bila dia ambil wudu dan berjalan sepanjang tu, dikira dia sebagai solat. Maknanya dia betul-betul bersedia berfikir. Wish, kan? Sebab apa? Dia rasa nilai yang besar lah dalam solat dia tu. Awal-awal lagi dah fikir dah. Dia nak bagi kualiti tinggi. Itu, jaga. Dan dia menunggu-nunggu imam dia bagi qomat kan. Sepanjang dia tunggu tu, tengok dia tak buat apa-apa. Dia dikira solat juga. Masya-Allah, begitu. Dia berfikir, dia jaga. Jadi sebab tu Allah kata wala yazkurunallaha illa qalila, dan tidaklah dia fikir, ingat Allah melainkan hanya sikit. Sedangkan Allah kata wa aqimis solata li zikri dalam surah lain. Dalam surah Taha ayat yang ke 9 rasanya. Dan dirikanlah solat, apa tujuannya? Untuk ingat kepada aku. Kamu dah lupa dah sepanjang hari buat kerja ni. Balik. Allah nak bagi ingat. Tapi tak. Jadi ni. Dan kesan dia apa dia? Dia akan benci untuk buat perintah Allah. Kalau dia buat pun sebab nak lepaskan beban je. Faham Banyak dia buat perintah Allah semua, puasa kan. Tapi sebenarnya sekadar lepaskan beban. Dia beri dalam keadaan dia benci apa yang dia bagi tu. Cuba tengok surah 9 ayat apa dia? Kan, dia benci dalam keadaan bukan ayat ni. Tak ingat dia punya tu. Saya cari sekejap perkataan benci. Di surah At-Taubah lah. Sekejap. Surah At-Taubah ayat 45, ayat 54. At-Taubah ayat 54. Ni kesan dia tadi.
Tadi kesan dalam jiwa dia. Bila kerana apa? Dia tak beriman dengan ayat-ayat Allah ni, dia tak mahu belajar tadi ni. Dia tak ambil berat tentang ilmu ni, Islam tadi, maka dia jadi semua dia buat dalam keadaan apa? Tanpa berfikir, malas. Kan? Akal fikir dia semua. Dan kesan dia pada tindakan dia dalam surah 9 ayat 60 ayat 54. Allah kata apa? Wa ma mana'ahum an tuqbala minhum nafaqatuhum illa annahum kafaru billahi wa bi rasulih. Dan tidaklah yang menghalangi mereka untuk diterima apa yang mereka nafkahkan, melainkan kerana mereka ni ingkar dengan Allah dan Rasulnya. Hakikatnya ni cerita kepada orang kafir ke bukan? Ni bukan orang kafir, ni orang Islam. Orang Islam yang buat amalan tapi Allah tak terima. Tidak ada yang menghalang Allah terima amalan dia, melainkan sebab mereka ni sebenarnya apa? Hati mereka tu kufur, tak ada apa-apa pun, tak rasa apa-apa pun. Sebab itulah wala ya'tuna solata illa wahum kusala, dan mereka hubungan dengan Allah melainkan hubungan dan keadaan hubungan yang malas. Seronok tak kita? Orang nak kawan dengan kita tapi kita nak kawan dengan dia tapi dia macam tak nak peduli je. Kita pun akhirnya apa? Tak nak, tak suka lah. Jadi apa? Wala yunfiqu illa wahum. Ni. Jadi ni hablum minallah dia dalam keadaan kusala, hubungan dengan Allah, kan? Tengok dia malas. Apa dia malas? Malas nak belajar Quran, malas benda-benda macam tu. Dia nak semua jenis apa? Hari ni ramai orang dia nak sesuatu kena tolak Tuhan, tapi dalam keadaan dia ambil shortcut. Akhirnya dia pergi buat apa? Benda-benda yang itulah kurafat tu semua dia ambil lah. Sebab tu jalan pintas nak dapat agama. Sedangkan agama kena belajar Quran, kena belajar Arab pula lagi, nak tadabbur. Ni bukan mudah. Banyak benda masa kena digunakan. Dulu dia dah kata apa? Belajar dunia kan busy kan, boleh pula buat kan. Tapi kenapa dia tak gunakan untuk belajar Quran macam tu? Dia jadi malas. Jadi wala yunfiqu illa wahum karihun, dan tidaklah mereka belanja kan. Dia belanja juga, tapi melainkan dalam keadaan apa? Dia tak suka pun, terpaksa buat. Nak buat macam mana dah kat kita ni macam tu. Jadi inilah berlaku rosaknya manusia ni. Dan yang terakhir dalam ayat yang lain, ni surah 9:54 kan. Apabila manusia ni tak ambil berat tentang apa yang dibawa oleh Nabi mereka, tapi mereka ni tak meninggal kan, dia ambil yang bahagian yang mudah untuk mereka je. Dia ambil bahagian apa? Ritual saja. Bukan lagi bahagian kefahaman benda-benda yang berat-berat ni. Apa itu? Isi dalam agama Maka akhirnya kita tengok dalam surah 19 ayat 59. Allah gantikan dengan satu golongan yang laku benda yang sama tapi sekadar tidak ada makna nilainya. Jadi fa khalafa min ba'dihim khalfun ada'us solah. Sedangkan sebelum ini mereka ni umat yang iza tutla alaihim ayatul rahman, apa dia? Kharu sujud. Nampak tak? Bila dibaca ayat-ayat Allah menyebabkan mereka ni sujud, menyungkur sujud, wa bukiyan dan menangis. Maknanya apa? Faham tak dia dengan ayat Allah? Faham. Sampai memberi kesan jiwa dia tu, kejiwaan dia. Dia menjiwai apa yang Allah firmankan. Tapi setelah itu apa berlaku? Fa khalafa min ba'dihim khalfun adha'us solat. Akhirnya ini jadi. Lalu kerana sikap manusia yang meninggalkan ini, ayat-ayat Allah ni, tak mahu ambil dia, lalu Allah gantikan dengan sesudah mereka satu golongan yang apa ni? Ni sama. Apa dia? Apa ni? Fala tudai. Ni Nabi dah kata dalam hadis. Inilah ayat dia, penutupnya. Kan? Allah wajibkan kamu ni, tujuannya untuk kamu juga. Maka jangan kamu sia-siakan. Maksudnya apa? Quran tadi dah. Ini sebenarnya yang pertama. Tapi manusia telah sia-siakan dia punya perkara utama dalam agama dia. Sumber utama dia. Maka akhirnya apa? Yang tinggal hanyalah
luarannya saja. Sedangkan semuanya hidup dalam keadaan bukan ittiba'ul huda tapi ittiba'ul hawa. Dia solat tapi atas dasar ittiba'ul hawa. Dia nak buat amalan sunnah, tapi amalan yang dia buat tu dia claim je sunnah, tapi dia buat atas dasar ittiba'ul hawa juga. Sebab tu dia lebih suka buat rekaan yang dia claimkan, oh inilah agama. Kenapa? Dia buat itu atas dasar itulah dia agama dia sekarang. Agama dia adalah hawa nafsunya. Dan dia binalah benda-benda macam tu. Ni bahaya. Fasawfa yalqauna ghayya, maka kelak mereka akan dilempar dalam ghayya. Ini kewajipan untuk kita jaga, iaitu jaga apa pertama tuntutan syahadah kita. Dan yang kedua solat. Banyaklah lagi ni rukun-rukun Islam, siam, apa itu puah. Setelah itu Allah bagi dengan puasa dan sebagainya. Jadi semua ni ada 5 ni yang kita baca ni. Kalau tadi as-solah ni, perbuatan itu, ni nama dia Islam lah, agama kita lah. Itu syiar, tanda Tanda Islam dia solat, kan? Tapi isi dalam dia tu adalah ini iman, arkanun iman kepada Allah. Jadi sebab itulah kata sahabat ni, kami ni kunna nata'allamul iman qabla an ta'allamul ilma. Kami dulu Nabi ajar kami iman dulu. Iman kepada Allah, apa dia, itu dulu. Sebelum Nabi ajar saya ilmu yang lain. Sebab tu kita kena persiapkanlah. Ada anak kecil-kecil ke lagi, macam saya pun, untuk apa? Latih dia tentang kefahaman tu. Barulah kita ajar dia yang seterusnya. Okay, ni yang pertama lah. Jadi cukup tak kalau buat amalan fardu je ni? Boleh tak? Tak cukup ke? Boleh tak kita masuk syurga hanya buat amalan fardu ni? Ingatlah, amalan fardu ni maksudnya apa? Berkisar rukun iman dengan rukun Islam. Bukan bahasa Islam je. Akhirnya pergi haji, pergi je tanpa tahu pun kan apa sebenarnya. Jadi buat bid'ah juga kat tempat haji tu. Tak tahu mana yang betul, mana salah. Tak belajar pun. Ada kan? Hadis apa tu? Jadi kita macam hadis dia. Ada satu hadis daripada Nabi SAW. Seorang bertanya kepada Nabi. Tengok dalam hadis. Sekejap. Tak ada ke? Al-mak Iza sallaitu Tak ada lain demam. Okey. Ni hadis dia daripada Sahih Muslim. Daripada An Jabir bin Abdullah radhiyallahu an, kita baca anna rajulan sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seorang lelaki datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala, lalu dia berkata, "Ara'aita, apa pandangan engkau wahai Rasulullah? Iza sallaitu, apabila aku solat as-salatil maktubat, solat yang diwajibkan." Solat wajib je ni, bukan solat sunat. Apa pendapat pandangan engkau wahai Rasulullah? Kalau aku solat wajib je. Wa sumtu Ramadan, aku puasa wajib je. Bila puasa wajib? Ramadan je. Wa ahalaltul halal, dan aku mengharamkan yang menghalalkan yang halal. Wa haramtul haram, dan aku mengharamkan yang haram. Jadi dijaga semua tu. Walam azid ala zalika syai', dan aku tak tambah pun daripada hal tu sikit pun. Aku buat ini je. Adkhulul jannah, adakah aku boleh masuk syurga? Apa Nabi kata? Naam. Boleh. Boleh ni kata. Dan wallahi la azidu ala zalika syai'an, demi Allah tidak akan aku tambah yang ini melainkan ini sikit pun. Jadi dia dengar daripada Nabi ni, Jabir ni, seorang lelaki ni, kemudian dia terus berlalu dan memang itu yang dia buat. Dan Nabi ada tambahan lagi, kalau dia buat betul yang dia buat, syurga lah bagi dia, Nabi kata.
Ini sahabat lah. Kita agak-agak macam sahabat. Kan? Jadi dan dia memang betul-betul buat ni. Dia jaga sungguh. Kita pula caca marba juga yang wajib pun. Jadi apa jalan kita pula? Jadi kita pun macam ni. Kan? Ada orang dalam office tu, kalau contoh dalam satu tempat kerja kan, dia ada majikan, dia memang buat tu je. Apa majikan tu semua dia buat tanpa tambah apa-apa lah. Jadi dia pekerja apa yang okey lah kan. Dia kalau apa-apa senang lah. Ada seorang ni dia tak adalah bagus sangat, tapi kadang-kadang dia ni buat apa, dia tahu ada benda yang majikan dia suka, dia tak suruh pun tapi dia buat. Pandai ambil hati kan. Demikianlah analogi lah. Walillahil masalul ala. Allah itu jauh lebih tinggi lagi perumpamaan. Kalau tak nak buat, tak mampu kita nak buat. Tapi demikianlah analogi yang kita boleh buat mudahnya. Iaitu Allah ni dalam ayat, dalam hadis lain. Sebab tu kita kena baca hadis lain pula. Kita baca satu lagi hadis. Dapat hadis ni? Nanti saya share lah. Okey. Ni daripada tadi saya share ke dalam ni? Tak kan? Alah, saya tak share, minta maaf. Apa tadi? Apa dia ayat tadi? Iza sallaita. Untuk yang dalam ni ni hadis dia tadi. Sahih Muslim boleh cari. Jadi ni buat solat, kalau kita jaga yang wajib saja juga boleh masuk syurga. Tapi kita ada kelemahan lah. Kan umat zaman ni, tengoklah tadi, umat zaman ni apa? Adha'us solah. Kan banyak sangat kekurangan kita. Kita dok jaga yang ni, yang lain pula tak jaga. Begitulah lemahnya kita. Sebab apa? Kita dah tak ada lagi Nabi dengan kita kan. Cabaran kita lebih besar. Maka Allah sebut dalam satu hadis, ini hadis kursi daripada Abu Hurairah, man adali waliyan. Sekejap. Okay, ini dalam Sahih Bukhari. Dia daripada Abu Hurairah, katanya Nabi SAW bersabda, innallaha qala, sesungguhnya Allah berfirman, man adali waliya, siapa yang memusuhi waliku, faqad azantuhul bil harb, siapa yang memusuhi wali aku, maka aku benar-benar mengisytiharkan perang dengan dia. Jadi ni selalu orang suka gunakan hadis ni wali ni kan. Siapa wali ni? Allazina na'amanu wattaqu. Itu wali Allah. Orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah, itulah wali. Jadi wali ni bukanlah mesti perlu dikenali. Dia ni wali, kita pun kata dia ni wali. Bukan. Bahkan banyak wali Allah yang tak dikenali, bahkan dianggap apa? Ketika dunia mungkin dianggap hina je. Contohlah Ashabul Ukhdud tu. Semua terjun dalam parit. Itu semua wali tu. Kan? Pada zaman Ashabul Ukhdud tu yang semua terjun dalam parit tu, itu semua lah dianggap wali lah. Tapi ketika dia punya sampai lah akhir hidup dia semuanya, tak ada pun orang panggil dia wali pun. Bukan mesti macam tu. Jadi Allah kata, Nabi sebut lagi dalam hadis, wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma iftaratu alaih. Dan tidaklah ia mendekatkan kepadaku oleh hamba-Ku dengan sesuatu yang lebih aku suka kepadanya daripada amalan yang fardu. Yang Allah sebut. Inilah sekarang ni. Allah paling suka amalan yang mana? Fardu. Sebab tu amalan fardu dengan amalan sunat, mana besar lagi pahala dia? Memanglah fardu. Fardu lebih besar daripada sunat. Itu tak ada pertikaian apa-apa pun. Sebab itulah utamakan yang fardu sebelum buat yang sunat.
Contohnya ada orang yang dia nak pergi berjihad, keluar. Yang fardunya apa contohnya? Dalam fardu pun ada yang lebih fardu kan? Apa dia? Hak dia nafkah contoh. Isteri dia kan pada anak dia contohlah. Itu yang lebih hak, sebab tu ada Nabi kata macam tu. Sesuai maslahat yang lebih besar lagi. Dan pemberian harta juga ke mana dulu? Keluarga dia dulu, itu yang hak dia. Kemudian yang seterusnya. Jadi begitulah. Fardu ni juga ada dia punya tingkatan-tingkatan dia. Dan itulah yang Allah paling suka sekali. Sebab tu kadang-kadang kita tengok kalau dalam bulan puasa apa dia? Semua solat solat tarawih. Tapi ada juga yang tak. Contohlah. Ramai yang puasa tapi solat pun tak, ada yang tak solat pun puasa, kan? Wallahu a'lam. Mungkin macam itulah keadaan ni, ketidakfahamannya umat Islam tentang agama dia. Dan ramai juga yang sunat. Yang sunat pun ada yang lebih, yang muakkad, ada yang ghairu muakkad. Kan? Contohnya kalau solat tarawih dulu, rawatib tu, isyak tu lebih penting, lebih besar daripada ba'diyah tu, daripada solat tarawih. Tapi lepas solat tu tak pergi, tak buat yang tu, tiba-tiba tarawih dia masuk, kan tersilap tu. Sebenarnya rawatib tu lagi tinggi, lagi besar, lagi jadi penting daripada solat tarawih dia. Itulah begitu kefahaman yang sepatutnya adalah. Baik. Ini yang pertama, Allah cinta amalan yang fardu. Kemudian wa ma yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafili hatta uhibbahu. Dan tidaklah seorang hamba itu berhenti untuk mendekatkan diri kepada aku dengan apa pula setelah tadi fardu, dengan amalan yang sunat, sehinggalah aku mencintainya. Inilah wali Allah. Fa iza ahbabtahu, apabila aku telah suka kepada dia, kuntu sam'ahu allazi yasma'u bihi, akulah telinganya yang dia mendengar dengannya. Jangan salah faham ni, macam mana ni? Tuhan dekat kita ke? Bukan. Berkatnya, berkat. Ini maksudnya barakah daripada Allah. Itu maksud dia. Telinga dia semua Allah jaga. Kebaikan. Dia akan gunakan untuk apa yang Allah suka. Jadi ini hanyalah sebagai bentuk balaghah je. Kiasan. Daripada Allah. Bukan secara hakikatnya ini telinga ni Allah. Bukan. Berdosa lah tu. Tak boleh lah. Wa basarahu alladhi yubsiru bih, dan akulah matanya, dan matanya yang dia gunakan untuk melihatnya. Maknanya dia takkan lihat benda yang haram. Dia jaga. Allah yang jaga dia. Allah jadi pelindung dia. Inilah wali ya. Wa yadahu allati yabtishu biha, dan tangannya yang dia memukul disebabkan apa? Dengan Allah. Kerana Allah dia pukul tu sebab kerana Allah. Dia gunakan tangan dia. Wa rijlahu allati yamshi biha, dan kakinya yang digunakan berjalan kerana Allah juga dengannya. Wa in sa'alani la u'tiyannahu, jika dia minta kepada aku, sudah pasti aku akan berikan kepadanya. Wala inis ta'adani la u'idannahu, dan jika dia mohon perlindungan kepada aku benar-benar akan melindunginya. Wa ma taraddatu an syai'in ana fa'iluhu taraddudi an nafsil mu'min, dan tidaklah aku teragak-agak terhadap sesuatu yang aku nak lakukannya terhadap jiwa mukmin ni. Yakrahul maut, ia benci kematian, wa ana akrahu masa'atahu, dan aku benci apa yang menimpa dia. Jadi Allah ni akan jadi pelindung dia sepenuhnya kepada orang-orang begini. Iaitu apa? Dia jaga apa? Dia jaga hal yang wajib, kemudian dia tambah dengan nawafil, dan dapat cinta Allah tu. Nafilah. Jadi banyaklah perkara kita nawafil ni. Jadi Allah kata, Nabi kata dalam ni, fala tudayyi'u wa hadda hududan fala ta'tadu, dan ini ada batasan dia. Nanti ni insya-Allah kita bincanglah. Jadi ini setakat yang ni luar ini. Apa ni? Perkara yang wajib kita kena laksanakan. Rukun iman kita, rukun Islam itu yang wajib fardu untuk kita pelajari.
Saya sampai sini dululah untuk pagi ini. Jazakumullah khairan kepada yang hadir dalam Zoom dan juga secara fizikal. Barakallahu fikum. Kita tutup dengan tasbih kifarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. InsyaAllah terjemahan ni saya bagi je lah hadis-hadis ni saya send je dalam ni. Qul qawli hadza wa astaghfirullah azim li wa lakum wa billahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.